Salam sejahtera dan terima kasih kerana sudi menonton video pembentangan ini. Untuk video pembentangan kali ini, kami akan membentangkan tugasan kumpulan kami dalam modul ACCA 1013 Pengantar Komunikasi. Untuk tugasan kumpulan kali ini, kami dikehendaki untuk memilih satu bidang komunikasi dengan merujuk topik 7 hingga 10 serta menghuraikan amalan bidang komunikasi tersebut oleh sesebuah organisasi, sama ada swasta ataupun kerajaan. Dan kami juga dikehendaki untuk menjelaskan kesan amalan bidang komunikasi itu terhadap pencapaian matlamat organisasi yang kami pilih. Dan saya dan ahli kumpulan telah bersepakat untuk memilih topik 7 yang bertajuk komunikasi organisasi, dan juga kami telah memilih organisasi iaitu Jabatan Pendidikan Negeri Sabah ataupun secara ringkasnya JPNS. Untuk makluman, ahli kumpulan kami terdiri daripada 5 orang, iaitu termasuk saya sendiri, Medkatu Simpong dengan nombor metrik 276525. Antara isi kandungan yang terdapat di dalam video pembentangan ini termasuklah yang pertama, pengenalan kepada Jabatan Pendidikan Negeri Sabah. Yang kedua adalah komunikasi organisasi. Yang ketiga adalah amalan komunikasi. Yang keempat adalah kesan amalan komunikasi. Yang kelima adalah cadangan penambahbaikan. Yang keenam adalah kesimpulan. Sebagai pengenalan, Jabatan Pendidikan Negeri Sabah ataupun JPNS merupakan sebuah organisasi di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia yang ditubuhkan untuk memberikan perkhidmatan pengurusan dan pembangunan pendidikan khususnya di Negeri Sabah. Menurut pengarah JPNS, Dr. Mistrin binti Radin dalam perutusan khasnya pada tahun 2019, JPNS kini terbahagi kepada 10 sektor utama, 24 pejabat pendidikan daerah serta 3 bahagian lain yang berkaitan seperti bahagian audit negara, bahagian teknologi pendidikan negeri Sabah, serta bahagian jemaah nazir dan jaminan kualiti negeri. Berikut merupakan kenyataan visi JPNS, iaitu pendidikan berkualiti, insan terdidik, negara sejahtera. Dan manakala misinya adalah melestarikan sistem pendidikan yang berkualiti untuk membangunkan potensi individu bagi memenuhi aspirasi negara. Slide seterusnya ini merupakan gambar kepada Ibu Pejabat Jabatan Pendidikan Negeri Sabah yang beralamat di tingkat 4 Wisma Jabatan Pendidikan Negeri Sabah, Kampung Likas 88450 yang terletak di Kota Kinabalu, Sabah. Komunikasi organisasi merupakan elemen terpenting yang perlu dipraktikkan oleh setiap anggota kerja supaya operasi harian dalam sesuatu pekerjaan itu dapat berjalan dengan lancar. Oleh itu, kami telah mengkelaskan komunikasi organisasi Jabatan Pendidikan Negeri Sabah kepada 3 kategori utama. Yang pertama adalah komunikasi pengoperasian dalaman, yang mana kita selalu kenali sebagai private and confidential ataupun sulit dan persendirian dan dalam skala yang lebih besar, tetapi untuk makluman dalaman sahaja. Sebagai contoh, pemakluman pihak pengurusan kepada anggota kerja di bawah Jabatan Pendidikan Negeri Sabah. Yang kedua adalah komunikasi pengoperasian luaran. Ia merupakan cara penyampaian yang perlu disalurkan kepada masyarakat ataupun orang luar, terutamanya berkaitan dengan sesuatu urusan perkhidmatan pendidikan. Dan yang ketiga adalah komunikasi pengoperasian individu. Amalan komunikasi yang berlaku di antara seseorang individu kepada individu lain. Ini merujuk kepada anggota kerja JPNS dalam melancarkan operasi harian. Secara ringkasnya, ketiga-tiga kategori komunikasi pengoperasian ini amat penting kepada JPNS untuk kelangsungan perkhidmatan JPNS kepada anggota kerja, masyarakat dan juga negara. Salam sejahtera, saya Veronica Berman, nombor metrik 276720 akan membentangkan komunikasi organisasi. Kamus Dewan edisi keempat tahun 2007 mentakrifkan komunikasi sebagai perhubungan sama ada
secara langsung atau dengan perantaraan surat, radio, telepon, dan sebagainya. Manakala menurut Boff dan Thiel tahun 2000, komunikasi merupakan proses penghantaran dan penerimaan maklumat. Secara umumnya, komunikasi ialah proses perpindahan maklumat, idea dan sikap daripada seseorang kepada seseorang. Komunikasi menjadi paling berkesan apabila individu yang berinteraksi atau berkomunikasi dapat berkongsi kefahaman, merangsang pihak lain dan bertindak balas serta menggalakkan pihak lain untuk terus berfikir. Saoda, Narima dan Muhammad Yusuf tahun 2003 juga mentakrifkan organisasi atau sesebuah perniagaan mengandungi sekumpulan individu yang saling bekerja sama untuk mencapai suatu matlamat yang telah dipersetujui bersama. Contohnya, organisasi seperti Jabatan Pendidikan Negeri Sabah mempunyai misi dan visi yang telah ditentukan dan perlu dicapai oleh setiap warga dalam organisasi tersebut. Manakala Goldhaber tahun 1993 mendefinisikan komunikasi sebuah organisasi sebagai satu proses pembentukan dan pertukaran message antara jaringan hubungan yang saling bergantung untuk menangani persekitaran yang tidak menentu. Ringkasnya, komunikasi organisasi adalah salah satu kaedah untuk mengurus dan mengarahkan warga di organisasi sesebuah organisasi supaya terlibat secara langsung atau tidak langsung dengan organisasi tersebut. Pertama, komunikasi pengoperasian dalaman. Di dalam sesebuah organisasi, komunikasi pengoperasian dalaman melibatkan keseluruhan warga kerja organisasi tersebut daripada peringkat atasan hinggalah peringkat paling bawah. Warga kerja ini adalah orang yang menjadi aset paling penting kepada organisasi berkenaan. Dengan itu, proses komunikasi yang berjalan antara sesama kaki tangan, bahagian jabatan dan unit hendaklah diambil berat bagi memastikan setiap maklumat serta arahan yang disampaikan dan ingin disampaikan oleh ketua jabatan dapat difahami dan berkesan tanpa sebarang masalah. Keperluan komunikasi dalam organisasi melibatkan pemindahan maklumat daripada satu individu kepada individu yang lain. Komunikasi dalam organisasi berlaku dalam jaringan yang besar. Ia melibatkan seluruh aspek komunikasi interpersonal dan komunikasi kumpulan dalam organisasi. Ini termasuklah struktur dan fungsi organisasi, hubungan manusia serta pengurusannya dan budaya organisasi. Menurut Jafar tahun 1992, Smetzer dan Leonard 1994, Raspberry dan Lindsay 1994, terdapat beberapa bentuk organisasi dalam sesebuah organisasi, yaitu komunikasi ke bawah, komunikasi menegak, komunikasi mendatar, dan komunikasi tidak formal. Di dalam sesebuah organisasi, komunikasi operasi dalaman juga berlaku melalui dua cara, yaitu secara komunikasi menegak dan juga komunikasi mendatar. Komunikasi menegak dibahagiakan kepada dua, yaitu komunikasi menegak dari bawah ke atas dan menegak dari atas ke bawah. Komunikasi ini melibatkan semua pihak tanpa mengira peringkat dan jawatan. Komunikasi menegak dari bawah ke atas adalah pengaliran maklumat dari satu peringkat bawahan kepada satu atau lebih peringkat yang lebih tinggi dalam sesebuah organisasi, seperti komunikasi di antara kerani kepada ketua unit, pegawai takbir kepada ketua jabatan sumber manusia, buruh kepada penyelia, dan sebagainya. Kebiasaannya ia melibatkan kegunaan membuat laporan, menyelesaikan masalah, menyampaikan maklumat, meluahkan masalah, memberi pandangan, memberi komen, membuat rungutan, memberi idea, serta cadangan. Komunikasi mendatar merupakan satu proses komunikasi yang melibatkan pengaliran idea dan maklumat secara bebas di kalangan warga kerja yang mempunyai persamaan taraf atau peringkat yang sama. Contohnya adalah seperti kerani unit pengurusan fail di sektor pengurusan sekolah Jabatan Pendidikan Negeri Sabah dengan kerani pengurusan fail di Pejabat Pendidikan Daerah yang bertugas di unit yang sama saling berkongsi idea dan maklumat mengenai cara pengurusan fail dalam organisasi masing-masing. Dalam hal ini, proses komunikasi sebegini seringkali juga melibatkan rakan kerja dari organisasi yang lain. Keadaan ini berlaku apabila kita mempunyai seorang rakan yang menjawat jawatan yang sama fungsinya dengan kita tetapi bekerja di pejabat yang berlainan.
Di Jabatan Pendidikan Negeri Sabah, komunikasi pengoperasian dalaman secara menegak selalunya lebih formal dengan mengeluarkan surat arahan atau memo yang ditandatangani oleh Ketua Jabatan bagi menyampaikan maklumat atau mengarahkan para pegawai di bawahnya untuk melakukan tugas-tugas hakiki berkaitan bidang tugas masing-masing. Manakala komunikasi pengoperasian dalaman secara mendatar selalunya hanya menggunakan komunikasi lisan, panggilan telefon, atau penghantaran mesej peribadi di antara satu sama lain dalam Jabatan Pendidikan Negeri Sabah sama ada di peringkat ibu pejabat, pejabat pendidikan daerah, ataupun sekolah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya pelajar Rizwan bin Maklin, nomor metrik 276685. Komunikasi organisasi. Komunikasi pengoperasian luaran. Komunikasi luaran adalah proses komunikasi yang telah berlaku antara pihak syarikat dengan pihak lain atau luaran berkaitan dengan urusan perniagaan syarikat. Mereka ini terdiri daripada kumpulan yang terdiri daripada pelanggan, pembekal, pemegang saham, media, masyarakat, pemberi pinjaman, dan kerajaan. Sebuah organisasi yang bergantung kepada persekitaran untuk menghidupkan organisasinya harus mencapai persepahaman antara dua hala yang baik harus dicapai. Sokongan daripada publik akan menentukan tahap sokongan mereka terhadap sebuah organisasi. Komunikasi pengoperasian luaran boleh dipraktikkan di organisasi yang besar melibatkan komunikasi lisan dan bukan lisan. Contoh komunikasi bukan lisan dan bertulis yang dipraktikkan di sebuah organisasi adalah melalui surat menyurat dan email. Surat menyurat merupakan proses penulisan dengan satu tujuan tertentu, sama ada secara rasmi atau tidak. Email pula adalah kaedah pertukaran maklumat bertulis dan mail suara dengan cepat melalui penggunaan terminal komputer yang telah dibangunkan dengan rangkaian komunikasi. Dalam konteks organisasi, surat menyurat dan email digunakan sama ada menyampaikan atau mendapatkan maklumat dari pihak luar, contohnya organisasi A kepada organisasi B. Selain daripada itu, pada masa ini penggunaan internet menjadi medium menyampaikan maklumat. Kebanyakan organisasi sekarang menggunakan laman sesawang sendiri dan menggunakan jaringan media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter dalam memastikan maklumat disampaikan cepat dan sekaligus meningkatkan produktiviti dalam komunikasi dengan pihak luar. Jabatan Pendidikan Negeri Sabah turut menggunakan media sosial dalam menyampaikan maklumat kepada pihak luar mengenai pengoperasian syarikat. Sebagai contoh, umum mengetahui pada hari ini kes keseluruhan jangkitan COVID-19 di Sabah sangat tinggi dan Sabah telah dikategorikan sebagai zon merah serta telah dikenakan perintah kawalan pergerakan diperketat. Oleh hal demikian, Jabatan Pendidikan Negeri Sabah telah mengeluarkan notis penutupan pengoperasian melalui media sosial, Facebook dan laman rasmi. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Muhammad Kayan bin Kamarudin, nomor matriks 276769, Pusat Pengajian Kota Kinabalu, Sabah. Okey, di sini saya ingin membentangkan iaitu komunikasi pengoperasian individu. Tidak semua komunikasi yang berlaku di dalam organisasi bersifat formal. Komunikasi individu merupakan contoh komunikasi yang tidak formal berlaku di dalam sesebuah organisasi. Komunikasi ini berlaku apabila seorang kaki tangan berhubung dengan kaki tangan lain melalui medium-medium seperti telefon, email dan sebagainya. Contoh komunikasi individu yang berlaku di organisasi atau jabatan adalah seseorang kaki tangan baru JPNS yang menguruskan hal berkenaan keuangan cuba menghubungi kaki tangan yang bertugas sebelum ini. Seterusnya, amalan komunikasi. Yang pertama, mewujudkan perhubungan baik antara kementerian dengan pihak awam serta media melalui strategi
penyampaian maklumat perkhidmatan yang berkesan demi mencapai objektif KPM dan JPNS secara keseluruhan. Yang kedua, memastikan keberkesanan perancangan dan pelaksanaan plan media berhubung publicity. Yang ketiga, menyediakan bahan edaran dan rujukan kepada pihak awam dan media serta bahan maklumat bagi setiap dasar perkhidmatan, peranan, program dan aktiviti serta majlis rasmi kementerian melalui penerbitan bahan percetakan. Yang keempat, memastikan aduan, pertanyaan dan cadangan dari orang awam dan pelanggan mengenai perkhidmatan KPM dan JPNS. Dan yang terakhir, memastikan orang awam dan pelanggan yang ingin mengetahui atau yang sedang dan telah menerima perkhidmatan KPM dan JPNS diberi layanan yang baik dan dikendali dengan cepat dan berkesan. Salam sejahtera, nama saya Kristela Kinding, nombor metrik 276514. Di sini saya akan membentangkan mengenai cadangan penambahbaikan komunikasi di dalam sesebuah organisasi. Berdasarkan kajian yang pernah dibuat oleh seorang sarjana, Chris Cole, pada tahun 1993, menyatakan bahawa 75% daripada masalah di tempat kerja adalah disebabkan oleh faktor komunikasi. Berikut adalah beberapa cadangan penambahbaikan. Pertama, memperbaiki keluaran dan perkhidmatan. Jabatan Pendidikan Negeri Sabah perlu menyokong dan saling melengkap untuk melakukan semakan dan pengemaskinian struktur, fungsi, strategi dan aktiviti terasnya dengan kerap dalam memastikan penambahbaikan kualiti berterusan. Kejayaan organisasi bergantung kepada kejayaan kaki tangannya berkomunikasi secara berkesan dengan pelanggan. Cadangan yang kedua, amalan pembudayaan sistem pengurusan kualiti MSISO secara berterusan. Jabatan Pendidikan Negeri Sabah perlu merancang strategi penambahbaikan berdasarkan kepada amalan pensijilan ISO secara berterusan yang selari kepada dasar jaminan kualiti Kementerian Pendidikan Malaysia. Cadangan yang ketiga, teknologi maklumat. Jabatan perlu memfokuskan kepada membangun sumber manusia dalam bidang sains dan teknologi. Penambahbaikan ini juga boleh membangunkan laman web interaktif yang membolehkan setiap organisasi berkomunikasi dengan staf yang lain. Cadangan yang keempat, memperbaiki sistem perkhidmatan pada setiap masa. Tugas untuk meneroka atau mencari kaedah yang boleh meningkatkan kualiti tiada penghujungnya. Penambahbaikan ini perlu dilakukan di dalam organisasi secara berterusan di dalam organisasi dengan cara mempelajari proses itu sendiri dan bukan kecacatannya. Cadangan yang kelima, kurangkan masalah birokrasi. Krisis birokrasi adalah perkara biasa dan normal di dalam sesebuah organisasi kerajaan. Namun begitu, setiap organisasi hendaklah mencari jalan atau cara bagi mengurangkan krisis ini. Jabatan Pendidikan Negeri Sabah hendaklah mengambil langkah dengan mengurangkan prosedur-prosedur yang formal, contohnya seperti prosedur pertukaran yang terlalu rumit oleh pihak pelanggan, memperbaiki komunikasi dan mengkaji kembali tata cara kerja yang sedia ada. Cadangan yang terakhir, penerapan budaya kerja berprestasi tinggi. Langkah ini perlu diambil ialah dengan menggunakan 3 asas komponen utama iaitu global, cemerlang, kompetitif. Ini memerlukan kepada perubahan budaya kerja, budaya berfikir dan cara bertindak supaya ianya dapat merangsang organisasi menjadi sebuah organisasi berasaskan pengetahuan. Kesimpulannya, komunikasi dalam sebuah organisasi merupakan aspek utama
yang perlu ditekankan kerana kejayaan sebuah organisasi adalah bergantung kepada pendekatan yang digunakan melalui komunikasi, sama ada baik ataupun buruk. Sekiranya komunikasi yang digunakan adalah ke arah positif, maka sebuah organisasi itu akan menjadi lebih kuat dan berjaya. Komunikasi adalah merupakan elemen yang penting dalam menentukan fungsi sebuah organisasi, tidak kira dari aspek komunikasi dalaman, luaran maupun individu. Amalan komunikasi turut mempengaruhi keberkesanan komunikasi dalam sebuah organisasi. Saiz operasi organisasi juga mempengaruhi keberkesanan komunikasi dan organisasi kerana terma ini mempunyai hubungan yang rapat dan saling mempengaruhi. Jabatan Pelajaran Negeri Sabah JPNS merupakan sebuah organisasi yang besar. Semakin besar saiz operasi organisasi dalam sebuah pentadbiran atau syarikat, semakin tinggi risiko wujudnya pelbagai masalah komunikasi seperti salah tafsir, kabar angin, mesej tidak sampai dan sebagainya. Oleh itu, adalah penting bagi sebuah organisasi mempertingkatkan kemahiran komunikasi dan saluran komunikasi yang sedia ada bagi meminimumkan masalah-masalah komunikasi.